Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedang penonton yang saya hormati sekalian, saya Aiz Al-Qadiri. Bertemu kembali kita pada hari ini dengan video yang bertajuk Mehmet Adil Al-Qubrusi mendakwa ahli syurga itu idiot. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan idiot mengikut Oxford Learners Dictionary bermaksud very stupid person, iaitu orang yang sangat-sangat bodoh. Cuma dalam video kali ini saya akan pronounce kalimah idiot dengan perkataan idiot, seperti mana yang disebut oleh Mehmet Adil. Idiot. Tapi sebelum tu, macam biasa, kepada anda di luar sana yang masih lagi belum menekan butang subscribe, butang loceng, butang like, butang share, silalah berbuat demikian. InsyaAllah video-video bermanfaat akan muncul di feed video anda. Okey, dalam video kali ini saya akan membahaskan isu yang sangat penting yang telah dikemukakan oleh Mehmet Adil dalam satu ceramahnya. Insya-Allah saya akan beri ulasan ringkas, penjelasan yang tuntas mengikut apa yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apapun, jom kita tengok dulu videonya. And Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was saying, or hadith, most of paradise people from this simple people, so Muslim people, they are very simple. It is even coming to be like idiot. Prophet sallallahu alaihi wasallam was Ahlul Jannah al-Bulh, meaning and between simple and to be like no mind. Tuan-puan, Muhammad Adil atau Mehmet Adil adalah anak lelaki kepada Nazim Al-Qubrusi. Kita dapat lihat dalam video ini, dia sangat berani menyifatkan umat Islam itu seperti orang bodoh, To be like idiot. yang tidak mempunyai akal. No mind. Tidakkah dia rasa malu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La haula wala quwwata illa billah. Sungguh aneh, tuan-tuan. Macam mana Mehmet Adil ini boleh menjelaskan al-bulhu yang disebutkan dalam sebuah hadis dengan maksud simple people, orang sederhana yang seperti orang bodoh yang tidak mempunyai akal. Tuan-tuan tahu ke tak apakah maksud daripada kata-kata Mehmet Adil Al-Qubrusi ini? Maksud kata-kata dia ni, konon-kononnya Nabi Muhammad SAW telah memberitahu umatnya bahawa tidak akan ada orang yang menyahut dakwah baginda dan tidak akan ada orang yang beriman dengan baginda, melainkan orang-orang yang simple, orang yang sederhana, seperti orang bodoh yang tidak ada akal. Dakwaan Mehmet Adil ini langsung tidak benar sama sekali. Demi Allah, sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Uthman, Ali, Khalid dan lain-lain, mereka bukan seperti orang bodoh, idiot yang tidak mempunyai akal. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih tidak seperti orang bodoh, idiot yang tidak mempunyai akal. Imam Ar-Rifai, Imam Al-Jilani dan Syekh Naqsyaband tidak seperti orang bodoh, idiot yang tidak mempunyai akal. Ayah dan datuk kita semua yang beragama Islam tidak seperti orang bodoh, idiot yang tidak mempunyai akal. So, sepatutnya kena belajar sebelum bercakap, sebelum mengeluarkan kata-kata. Wahai Qubrusi, ta'allam summa takallam, la tatakallam bima la ta'lam. Kejahilan kamu telah membawa kamu dan kumpulan kamu kepada kebinasaan. Semoga Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada kalian semua. Hadakumullah. Sidang penonton sekalian rahimakumullah, berbalik kepada hadis ini, iaitu aktsaru ahli jannatil bulh. Sebenarnya hadis ini adalah daripada hadis Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Al-Tahawi dalam kitabnya Al-Mushkil dan selainnya. Saya telah semak beberapa kenyataan dan ulasan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang makna hadis ini. Ternyata tuan-tuan, faktanya ia bertentangan, bercanggah dengan makna yang telah diselewengkan oleh Mehmet Adil ini.
Antara yang kita boleh ambil perhatian ialah kepada apa yang telah dinyatakan oleh Al-Baihaqi. Beliau telah meriwayatkan daripada Al-Auza'i, Al-bulhu huwal a'ma 'ani syarr, al-basiru bil khair. Mafhumnya, al-bulhu itu artinya buta dari kejahatan, iaitu tidak melakukan kejahatan, dan celik hatinya dengan melakukan kebaikan. Demikian itu juga pendapat Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Jazari. Imam Al-Jazari telah berkata dalam kitab An-Nihayah, Al-bulhu ialah orang yang mantap dadanya. Mereka tidak berpaling kepada urusan dunia dan berpaling kepada hari akhirat mereka. Maka mereka berhak menjadi kebanyakan penghuni syurga. Adapun Al-ablah, Al-ablah pula ialah orang yang tidak mempunyai akal. Maka ia bukan yang dikehendaki oleh hadis tersebut. Sebahagian ulama lain mengatakan al-bulhu ay allazina khalat qulubuhum minal khubsi alimuna bi amril akhirati mashghuluna biha mutajahiluna li amrid dunya. Mafhumnya, al-bulhu itu artinya mereka yang hatinya bebas dari kekejian, mengetahui tentang urusan akhirat dan sibuk dengannya, mengabaikan urusan dunia. Pendapat seperti ini telah disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad. Like idiot. No mind. So, setelah saya buat sedikit semakan, maka saya tidak menjumpai ada di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah yang sanggup menyifatkan ahli syurga itu dengan idiot, bodoh, dungu, tidak mempunyai akal. Berdasarkan penjelasan ringkas ini, jelas bahawa Muhammad Adil telah menyelewengkan makna hadis aktsaru ahli jannatil bulh, kerana dia tidak mentafsirkan makna hadis ini dengan makna yang benar sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama muktabar. Bagaimana mungkin seseorang itu berani masuk membahaskan tafsir kepada makna hadis tanpa ilmu dan berani menyelewengkan perkataan-perkataan dari tempatnya? Tidakkah seseorang itu ada rasa takut pada hari hisab nanti akan firman Allah Subhanahu wa taala, waqifuhum innahum mas'ulun? Mafhumnya, dan tahanlah mereka, iaitu berhampiran dengan titian sirat, kerana sesungguhnya mereka akan ditanya. Jangan kamu rasa hairan dan pelik, wahai Muhammad Adil atau Muhammad Adil, jika umat Islam pada hari ini bila mendengar ucapan kamu, mereka tampil marah dengan statement kamu ini, dengan kenyataan kamu ini. Kamu yang menyifatkan umat Islam ahli syurga itu sebagai simple people. Muslim people, they are very simple. Paradise people from this simple people. Bodoh, idiot dan tidak mempunyai akal. Jangan kamu pelik, wahai Muhammad Adil, jika masyarakat Islam tidak meredai tuduhan kamu yang sangat berat ini. Sebab itu sekarang ni, wahai Muhammad Adil, hendaklah kamu dengan segera menarik semua kata-katamu ini dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian menimpa kamu. Nasihat ini untuk kamu, wahai Muhammad Adil. Jika kamu tidak berbuat demikian, maka ingatlah bahawa hukuman Allah Ta'ala yang akan menimpa kamu itu adalah sangat berat. Kerana maksud daripada kata-kata kamu tersebut ialah kamu telah menyifatkan orang-orang yang mengikuti Al-Quran sebagai orang-orang yang bodoh, idiot,
dan kamu menyifatkan orang-orang yang dapat petunjuk dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang bodoh, idiot. Wa hadhihi ihanatun lil Quran walin nabiy walil Islam. Dan ini adalah penghinaan terhadap Al-Quran, Nabi dan juga agama Islam. Tidakkah kamu tahu apakah makna ulil albab yang warid dalam Al-Quran? Ulil albab bukan maknanya orang-orang yang simple, orang yang bodoh, orang idiot. Tidak. Ulil albab bukan maknanya orang yang tidak mempunyai akal. Tidak. Sebab itu adalah wajar setelah kamu bertaubat dan menarik balik ucapan yang rosak dan berbahaya ini, maka kamu seterusnya hendaklah kamu berbuat permohonan maaf kepada seluruh umat Islam kerana kamu telah menghina mereka dan menggambarkan mereka sebagai orang yang simple, seperti orang bodoh. Kamu sifatkan mereka dengan idiot yang tidak mempunyai akal. Subhanallah. Sedihnya umat Islam pada hari ini. Dahlah umat Islam dihina oleh golongan Al-Wahabiyah yang sebelum ini mengatakan bahawa ilmu tasawuf yang dipelajari oleh golongan Sufi itu lebih kotor daripada air acak, lebih kotor daripada air longkang. Wal'iyadzubillah. Tasawuf ni ikhwan satu ilmu yang kotor, air acak pun tak kotor lagu dia. Saya ulang, saya takkan tarik kenyataan saya ni. Tasawuf ni satu ilmu punya kotor, lebih kotor daripada air acak dalam parit. Kemudian tuan-tuan, datang pula golongan jahalatul mutasawwifah, iaitu golongan yang melagakkan watak sufi, namun tasawuf hakiki bersih dari segala dakwaan mereka. Mereka ini pula datang menghina umat Islam dengan mengatakan bahawa umat Islam itu sebagai idiot, bodoh dan tidak mempunyai akal. No mind. Penghinaan demi penghinaan terhadap umat Islam. Kemudian, kamu wahai Muhammad Adil Al-Qubrusi, kenapa kamu mengatakan bahawa kebanyakan ahli syurga itu seperti orang-orang bodoh yang tidak ada akal bagi mereka? Apa matlamat kamu sebenarnya ni? Kenapa kamu mahu menuduh kaum muslimin yang mengajarkan ketamadunan, orang Islam yang mengajarkan menyebarkan ilmu agama dan pengetahuan? Kamu menuduh mereka dengan kebodohan, dengan idiot. Kenapa? Adakah kerana kamu mahu mereka memandulkan fikiran mereka, akal mereka, dan dengan itu mereka dapat berjaya masuk ke dalam syurga pada tanggapan kamu? Kamu ada jawapan ke? Apa jawapan kamu? Adakah kerana kamu mahu mereka ini di hadapan kamu jadi seperti batu yang tidak ada akal? Once he was saying, if I order you follow this stone, you must follow him. Adakah kerana kamu mahu mereka patuh dengan perintah-perintah kamu tanpa berfikir? Sebab mereka ini jika mereka berfikir dengan cara yang sahih, dengan cara yang betul, maka sudah tentu akan tersingkap bahawa kamu memang jauh dari jalan para ulama, dari jalan ilmu. Kamu sebenarnya berjalan mengikut waham dan khayalan-khayalan khurafat. InsyaAllah, saya akan jelaskan kepada para penonton sekalian nanti bukti dan dalil yang putus dengan ada suara dan gambar atas perkara ini insyaAllah. Tetapi sebelum berakhir, saya ingin tujukan pertanyaan kepada Dr. Aiman Al-Akiti untuk ingatkan dia kembali secara khusus bahawa saya belum lagi mendapat apa-apa jawapan daripada enta wahai doktor bagi semua soalan-soalan saya yang telah saya tujukan khas kepada enta sebelumnya. Sekarang ini pula saya akan tambah pertanyaan kepada Dr. Aiman Al-Akiti. Soalan saya begini. Adakah enta wahai Dr. Aiman Al-Akiti, enta suka, enta redha jika ada orang kata kepada ayah enta atau atuk enta atau tentang pihak berkuasa di Malaysia ini atau tentang para masyarakat kita atau tentang para mufti kita yang mulia atau tentang umat Islam secara keseluruhannya bahawa mereka itu bodoh, idiot,
tidak mempunyai akal, enta redha ke semua ni? Enta suka ke macam tu? Jika enta, wahai doktor, tidak suka dan tidak redha dengan tuduhan berat seperti ini, maka cepat-cepatlah enta minta daripada Syekh enta, Mehmet Adil Al-Qubrusi itu, supaya dia bertaubat serta-merta dan seterusnya membuat permohonan maaf. Membuat permohonan maaf secara terang-terangan sebelum dia meninggalkan negara Malaysia tentang penghinaan ini yang ditujukan kepada masyarakat Islam di Malaysia dan pada kaum muslimin secara keseluruhannya. So, sampai sini dahulu ulasan ringkas saya. Jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Kepada penonton di luar sana, jangan lupa like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.